Seterusnya, marilah kita menghayati semangat ibadat haji yang sedang ditunaikan oleh umat Islam di Makkatul Mukarramah. Mereka berhimpun beramai-ramai, datang dari seluruh pelosok dunia, menyahut seruan Allah yang diperintah supaya menyampaikannya oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wahai Ibrahim, serulah manusia supaya mereka menunaikan haji. Mereka akan datang menyahut seruanmu dalam keadaan berjalan kaki dan menunggang kenderaan, termasuk unta, melalui perjalanan yang jauh sehingga unta menjadi kurus. Begitulah kita melihat seruan Allah yang dilaungkan oleh Ibrahim alaihi salam beribu-ribu tahun yang lalu. Zaman tidak ada alat-alat siaran yang canggih yang boleh menyebarkan maklumat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan seruan itu ke dalam hati-hati manusia, menjadikan mereka teringin untuk ke Makkatul Mukarramah walaupun berada di jarak yang terlalu jauh. Seruan ini ditunaikan sehingga zaman jahiliyah, zaman orang-orang Arab menyembah berhala. Bangsa-bangsa lain juga menyembah berhala. Zaman agama rasul-rasul diselewengkan, menyeleweng kepada agama yang betul. Hanya segelintir manusia yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyembah berhala. Mereka menunaikan haji dengan semangat jahiliyah yang menebal di dalam diri masing-masing. Mereka berperang di antara satu sama lain, bukan sahaja di antara bangsa dengan bangsa. Peperangan berlaku di antara kabilah dengan kabilah, di antara puak dengan puak, di antara keluarga dengan keluarga. Allah Subhanahu wa taala membawa rahmatnya dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa ajaran Islam, menyeru umat Islam menunaikan ibadat haji. Umat Islam yang menerima seruan daripada berbagai bangsa dan puak-puak wajib disatukan dengan persaudaraan Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Begitulah firman Allah Ta'ala. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Bandingan hubungan persaudaraan di kalangan orang-orang Islam itu seperti anggota yang bersatu dalam satu jasad. Anggota yang bersatu dalam satu tubuh. Apabila satu anggota sakit, maka seluruh anggota akan demam dan berjaga tidak mampu tidur lagi. Begitulah hubungan persaudaraan di kalangan umat Islam. Ibadat haji yang sedang ditunaikan sekarang ini adalah di antara amalan persaudaraan Islam yang menyatukan umat Islam, yang datang dari seluruh pelosok dunia. Setelah mereka disatukan oleh Rasulullah SAW, yang menyatakan tidak menjadi halangan kasihnya seseorang itu kepada kaum dan bangsanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayang kepada keluarga dan bangsanya. Ketika dilantik menjadi Rasul, Allah berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kaum keluargamu yang terdekat. Allah mengetahui kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya. Selamatkan keluarganya dahulu dengan Islam. Selamatkan bangsa Arab dengan Islam. Tetapi nyatakan kepada mereka kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada ajaran Islam mengatasi kasih kepada kaum dan keluarga. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyyah, wa laisa minna man mata ala asabiyyah." Bukan dari kalangan kita orang yang mengajak ke jalan asabiyah. Bukan dari kalangan kita orang yang berperang di atas dasar asabiyah. Bukan dari kalangan kita orang yang mati kerana perjuangan asabiyah. Lalu para sahabat bertanya, "Mal asabiyatu ya Rasulullah?" Apakah asabiyah itu wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An tu'ina qaumaka 'ala az-zulmi." Engkau menolong kaum bangsamu walaupun dia zalim. Menolong kerana dia bangsa kita, walaupun dia zalim dan dia sesat. Itu maknanya asabiyah. Islam mengharamkan asabiyah. Walaupun seseorang itu sayang kepada bangsanya, tidak boleh menolong bangsanya yang zalim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan orang-orang Islam daripada bangsa Arab di kalangan Muhajirin dan Ansar,
di kalangan kabilah-kabilah Arab, mereka disatukan di atas semangat persaudaraan Islam. Di Al-Madinatul Munawwarah, dan menunjukkan Islam adalah adil untuk seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Dan janganlah dengan sebab kamu benci terhadap sesuatu kaum, lalu tidak berlaku adil terhadap kaum itu, maka berlaku adillah kamu. Berlaku adillah kamu, kerana adil itu terlebih hampir kepada takwa. Umat Islam yang disatukan di kalangan berbagai-bagai kabilah Arab, disertai oleh orang-orang yang bukan Arab, seperti Salmanul Farisi dari Parsi, Suhaibur Rumi dari Rom, Bilal Al-Habashi dari Afrika Habasyah, Abdullah bin Salam dari bangsa Yahudi yang menganut agama Islam disatukan dengan umat Islam. Umat Islam yang disatukan ini menentang kaum kabilah-kabilah Arab yang zalim dan jahiliyah, termasuk keluarga Rasulullah SAW yang berada di Makkahul Mukarramah, dihadapi dan berlakunya peperangan. Makkah dibebaskan, semenanjung Arab dibebaskan. Umat Islam yang telah berjaya menunjukkan adilnya Islam kepada seluruh manusia, menjatuhkan kuasa-kuasa besar dunia, Parsi, Rom, Mesir dan lain-lain, dan pengaruh Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia, ke negeri China, India, Afrika, Eropah dan lain-lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemuliaan itu hanya kepada bangsa yang berpegang dengan Islam. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan jika sekiranya kamu berpaling daripada ajaran Islam, nescaya Allah akan menukar kaum yang lain daripada kamu yang berpegang dengan ajaran Islam, dan mereka tidak seperti kamu. Apabila orang-orang Arab yang beragama Islam sudah leka daripada belajar dan mengaji, Allah Subhanahu wa taala melahirkan ulama-ulama yang besar dalam ilmu Islam daripada orang-orang yang bukan Islam. Dari kalangan mereka imam-imam yang besar di dalam ilmu Islam. Allah Subhanahu wa taala menukarkan kepimpinan negara Islam kepada bangsa yang tidak Arab yang berpegang dengan ajaran Islam. Dan semua bangsa-bangsa yang menganut Islam tunduk di bawah kerajaan Islam yang berpegang dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan usia kerajaan Islam dimakan umur menghadapi kelemahan dalam sejarahnya. Kelemahan yang dihadapi oleh umat Islam di zaman mutaakhir, apabila orang Islam telah meninggalkan agama Islam, walaupun mereka masih menganut agama Islam, meninggalkan ajarannya, meninggalkan hukum hakamnya, sehingga lemah akidah mereka. Mereka jadikan semangat kebangsaan mengatasi semangat Islam. Maka berpecahlah umat Islam kepada berbagai-bagai bangsa dan puak. Berperang di antara satu sama lain di atas dasar jahiliyah, bukan di atas dasar Islam. Mereka menjadi umat yang lemah. Walaupun demikian, Al-Quran masih ada.
ibadat haji masih ada. Al-Quran mengingatkan orang Islam kepada petunjuk dan hukum-hukum Allah yang dipelihara oleh Allah. Ibadat haji mengumpulkan orang Islam yang datang dari seluruh pelosok dunia untuk mengisafkan mereka dan menyedarkan mereka. Seorang pemimpin orientalis ialah orang-orang Eropah yang bukan Islam, yang mengkaji ajaran Islam dan masyarakat Islam, mencatat di dalam satu kajiannya, umat Islam tidak mungkin dihapuskan, cahaya Islam tidak mungkin dipadam, walaupun kuasa penjajah barat yang sampai ke peringkat kuasa besar dunia menjajah dan menakluk negeri umat Islam. Mereka melemahkan umat Islam, mereka memecahkan umat Islam, mereka melumpuhkan umat Islam, mengangkut hasil-hasil negeri mereka, melaga-lagakan pemimpin mereka. Mereka tidak mampu untuk menghancurkan dua perkara yang sangat keras, seperti batu pejal yang sangat keras, yang tidak boleh dilebur dan dihancurkan oleh segala senjata dan alat-alat letupan. Kalau mereka berusaha juga, bukan saja kedua-dua yang keras dan pejal itu tidak hancur, bahkan mereka akan hancur. Kedua-dua perkara itu ialah Al-Quranul Karim dan Makkatul Mukarramah. Selagi orang Islam masih ada Quran mereka, selagi orang Islam masih ada Mekah dan haji mereka, selama itulah Islam tidak boleh dipadamkan cahayanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Mereka itu, yakni musuh-musuh Islam, hendak memadamkan cahaya agama Islam dengan mulut-mulut mereka, seperti mereka memadam pelita-pelita minyak. Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang yang kafir. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang besar, yang benar, untuk menzahirkan agama ini, mengatasi segala agama-agama dan ajaran yang lain, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Barakallahu li wa lakum bil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم نستغفر الله. Alhamdulillahilladzi akramana bin'amatil Islam wa faddalana ala katsirin minal umam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna was sifatul ula, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ar-rahmatul muhda wal badrud duja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing, menghisap kepercayaan hati kita, menghisap amalan dan perangai kita, sebelum dihisap di hadapan Allah pada hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita berpegang teguh dengan petunjuk Islam, pesaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja satu-satunya yang benar daripada Allah, bahkan menyelamatkan kita daripada dunia sehingga hari akhirat. Marilah kita menjauhkan diri daripada perkara yang bercanggah dengannya, yang diada-ada dan direka-reka, yang menyesatkan, kerana perkara yang seperti itu menyebabkan neraka di dunia, menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya kita tak lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي الشام وفي الشيشان وفي برما وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين، لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة
هي لك رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.